Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang ke-8, pelajaran dan pengajaran daripada peristiwa hijrah ke Madinah. Okay, kumpulan kami akan membahagikan kepada 3 subtopik, iaitu yang pertama, hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke Madinah. Yang kedua, pembinaan Masjid Quba, dan yang ketiga ialah pembinaan Masjid Nabawi. Okay, nama ahli kumpulan kami ialah yang pertama, saya sendiri iaitu Ain Sofia binti Biamin. Yang kedua, Afiqah Uzma binti Muhammad Rosli. Yang ketiga, Nur Izan binti Muhammad Yusof. Yang keempat, Nur Atira binti Nordin. Dan yang kelima, Nurul Farhana binti Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Syarifuddin, nombor matrik 056638. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fi sihhatus sunnah wa ma rawahu al-ulama sirah an Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma wujida al-muslimin qad tataba'u muhajirin ila al-Madinah ja'a yasta'zinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-akhir fi al-hijrah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rusulik fa inni arju an yu'zana li. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده وأخذ يتعهدهما برعاية 4 أشهر. Mengikut apa yang terdapat di dalam kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih diriwayatkan oleh ulama sirah Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta izin hendak berhijrah, setelah mana beliau dapati ramai orang muslimin yang berturut-turut berhijrah ke Madinah. Maka jawab Rasulullah, bersabarlah dahulu. Sebenarnya aku menanti hingga datang keizinan dari Allah. Tanya Abu Bakar, apakah memang begitu yang Rasulullah nantikan? Jawab baginda, ya memang begitu. Dengan itu Abu Bakar pun berhenti menyoal Rasulullah dan beliau faham yang beliau adalah sahabat Nabi yang akan menemani Rasulullah untuk berhijrah nanti, dan untuk tujuan itu beliau menyediakan 2 kenderaan, memberi makanan dan minuman yang secukupnya dalam masa 4 bulan. Pihak Quraisy begitu berhati-hati dan mengikuti segala perkembangan tentang Rasulullah SAW. Setelah mana mereka dapat mengetahui bahawa pengikut-pengikut Nabi ni semakin bertambah ramai, dan yang paling menarik, pengikut-pengikut Nabi bukan sahaja datang daripada kaum Quraisy, bahkan ada juga yang datang daripada kawasan luar ataupun bukan daripada kalangan anak-anak tempatan. Pada suatu hari, pihak Quraisy telah bertemu dan bermesyuarat di kelab mereka, iaitu di rumah Ubay bin Kilab, dan sebarang ketetapan yang telah ditentukan oleh mereka akan dilaksanakan. Mereka membincangkan tentang apakah langkah-langkah yang patut diambil terhadap Rasulullah. Pendapat daripada kalangan terbanyak dari mereka bersetuju untuk memilih dari setiap puak seorang pemuda yang tahan lasak bagi mewakili puak mereka. Kemudian tiap seorang daripada mereka itu akan diberi sebilah pedang yang tajam, lalu kesemuanya akan pergi ke rumah Rasulullah untuk membunuh baginda dengan satu tetakan, dengan harapan bahawa tindakan itu dapat menyebabkan keturunan Abdul Manaf tidak sanggup menuntut bela kepada semua puak yang terlibat. Dalam kitab Lauhul Maktum ada menyebut apabila rancangan jahat diputuskan, lalu Jibril diutuskan menemui Muhammad SAW untuk memaklumkan rancangan jahat Quraisy serta merestui baginda meninggalkan kota Mekah. Jibril menetapkan waktu penghijrahan serta mengarahkan baginda agar tidak tidur di tempat kebiasaan pada malam itu. Pada tengah harinya, Rasulullah SAW menemui sahabatnya Abu Bakar serta mengatur segala urusan
urusan yang berkaitan dengan rancangan untuk berhijrah. Abu Bakar terperanjat melihat Nabi SAW datang menemuinya dalam keadaan menyamar dan di luar waktu kebiasaan baginda. Abu Bakar segera maklum bahawa firman Allah telah turun dan bercadang untuk berhijrah bersama baginda, yang mana Nabi SAW bersetuju. Dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa pada suatu masa ketika kami berada di rumah Abu Bakar di mana udara siang begitu membahang, tiba-tiba ada orang memanggil Abu Bakar dan berkata, "Lihatlah Rasulullah dengan pakaian menyamar diri. Selalunya baginda tidak pernah datang di waktu-waktu begini." Maka Abu Bakar pun berkata, "Demi Tuhan, kedatangan Rasulullah di waktu ini adalah untuk sesuatu yang penting." Aisyah menambah kata lagi, bila sampai di hadapan rumah, baginda meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan Abu Bakar pun mempersilakan baginda. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mari kita bercakap ataupun berbincang di luar." Lepas tu Abu Bakar pun berkata, "Mereka di dalam ini semua keluarga Rasulullah belaka." Kemudian barulah Rasulullah menceritakan, kata baginda, "Sekarang ini aku telah pun diizinkan untuk keluar berhijrah." Lepas tu kata Abu Bakar pula, dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah beliau untuk menemani Rasulullah, untuk menemani perjalanan Rasulullah? Maka baginda menjawab, "Ya." Cerita Aisyah lagi, "Kami pun sediakan segala persiapan secepat mungkin. Begitu juga bekalan yang telah dimasukkan ke dalam uncang, di mana Asma binti Abu Bakar telah mengoyakkan kainnya dan mengikat uncang tersebut." Selepas tu Rasulullah pun bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menyuruh Ali tunggu di Mekah buat beberapa ketika selepas baginda berhijrah. Ini kerana baginda menyuruh Ali untuk memulangkan kembali barang-barang dan amanah yang diamanahkan kepada baginda dahulu. Kerana penduduk Mekah biasanya kalau ada sesuatu ataupun ada benda yang hendak diamanahkan, maka Rasulullah lah menjadi tempat untuk mereka amanahkan, kerana mereka tahu bahawa Rasulullah ini adalah seorang yang jujur dan amanah. Kemudian Abu Bakar pula menyuruh anaknya Abdullah untuk mengintip apa perancangan orang Quraisy di siang hari dan melaporkan segala aktiviti orang Quraisy kepada Abu Bakar pada waktu malam. Begitu juga beliau juga telah menyuruh orang suruhan beliau, iaitu Amir bin Fuhairah, untuk membawa kambing ternakan ke tempat ternakan, dan bila petang beliau menyuruh Amir membawa kambing itu ke berhampiran dengan gua supaya mereka dapat mengambil susu, dan Abu Bakar juga menyuruh puterinya Asma untuk membawa makanan kepada mereka berdua pada tiap-tiap petang. Tarikh Nabi SAW keluar meninggalkan rumahnya adalah pada 27 Safar tahun ke-14 kerasulan, iaitu pada tarikh 12 ataupun 13 September 622 Masihi. Apabila Rasulullah mengetahui orang Quraisy akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menjejaki baginda mengatur satu muslihat dengan mengubah laluan biasa ke Madinah, iaitu laluan terletak di selatan Mekah yang menuju ke Yaman. Iaitu bukannya laluan biasa dari sebelah utara Mekah. Baginda berjalan sejauh 5 batu sehingga tiba ke sebuah gunung yang berbatu kasar bernama Tur. Di situ kasut baginda terkoyak dan menurut setengah riwayat mengatakan bahawa baginda berjalan terjengket-jengket dengan tujuan agar laluannya tidak meninggalkan sebarang kesan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendukung baginda mendaki gunung menuju ke sebuah gua bernama Gua Tur. Abu Bakar masuk dahulu. Abu Bakar masuk ke dalam gua untuk memeriksa serta memastikan bahawa mereka berada dalam keadaan selamat, dan beliau menutup lubang-lubang dengan cebisan kain yang dikoyakkan daripada pakaian beliau. Juga beliau membersihkan
tempat tersebut, membersihkan tempat tersebut, dan juga barulah dia mengajak Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk ke dalam gua dan segera meletakkan kepala baginda kepada Abu Bakar, ke riba Abu Bakar. Lalu baginda tertidur. Secara tiba-tiba, kaki Abu Bakar disengat serangga berbisa. Sakitnya tidak terkira sehingga air mata beliau mengalir jatuh mengenai muka Nabi. Baginda segera menyapu air ludah baginda ke kaki Abu Bakar dan bisa sengatan tu dengan izin Allah terus hilang. Mereka bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, iaitu malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Anak lelaki Abu Bakar iaitu Abdullah mengunjungi mereka selepas senja. Dia bermalam di situ untuk menceritakan situasi terakhir di kota Mekah kepada mereka. Kemudian dia akan kembali pada keesokan paginya untuk bergaul dengan orang Mekah seperti biasa tanpa menimbulkan syak di kalangan mereka. Manakala Amir bin Fuhairah pula sambil mengawal sekawan kambing kepunyaan Abu Bakar bersama-sama pengembala lain, dia akan lepaskan diri dengan beberapa ekor kambing daripada pandangan mereka, lalu pergi ke gua untuk memberi susu kepada Abu Bakar dengan banyaknya. Sebaliknya, orang Quraisy ni dia bingung dan berasa kesal setelah mereka mengetahui bahawa Rasulullah SAW ni berjaya memboloskan diri. Mereka membawa Ali ke Kaabah, memukulnya dengan teruk dan menahannya selama 1 jam supaya Ali membongkarkan segala rahsia tentang pelarian Rasulullah itu. Tapi malangnya mereka tidak berjaya. Kemudian mereka pergi pula menemui Asma, iaitu anak kepada Abu Bakar, tapi mereka tetap juga gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzan binti Muhammad Yusof, nombor matrik 056958. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya tadi, iaitu berkenaan dengan hijrah Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walima kanat utmatu tilka laylatin allati hajara fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'a al-musyrikuna ala babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yatarabbasuna bi liyaqtaluhu. Iaitu bila malam tu tiba, maka berhimpunlah pemuda-pemuda yang tahan lasak daripada Quraisy tadi tu melingkungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat perkiraan terakhir. Walakinnahu alaihi salatu wasallam kharaja min bainahum wa qad alqallahu alaihim sunatin minan naumi ba'da an taraka Ali radhiyallahu anhu fi makanihi na'iman ala firashihi wa tama'nihi bi annahu lan yasillu ilaihi ay makruhin. Dalam masa tu Rasulullah SAW ni keluar daripada rumahnya sambil memukau mereka sampailah mereka ni tertidur. Sebelum tu baginda SAW ni telah pun meminta Saidina Ali supaya tidur di tempat baginda, dan baginda telah pun menenangkan Saidina Ali dengan mengatakan bahawa tidak akan ada berlaku sesuatu kecelakaan pun akan datang kepadanya. Kemudian wantalaqa Rasulullah SAW wa sahibihi Abu Bakar ila ghari sur liyaqiman fihi. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bekerja ke Gua Thur untuk melindungi diri buat beberapa hari. Mengikut pendapat yang paling kuat bahawa peristiwa ini berlaku pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 hari bulan September 631 Masihi, iaitu 13 tahun selepas pengutusan baginda sebagai Rasulullah SAW. Dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu qabla ar-rasul ma'a falam sighar liyanzuru afihi sab'un aw hayatun yaki Rasulullah SAW binafsihi fa'aqaman fihi salasatu ayyam. Abu Bakar radhiyallahu anhu ni telah pun mendahului Rasulullah SAW ke Gua Thur untuk melihat kawasan, untuk merasa-rasa kalau ada binatang buas ataupun ular yang membahaya. Dia ni untuk memastikan keselamatan Rasulullah SAW.
mereka berdua ni berada dalam gua Thur tu selama 3 hari. Wa kana yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar yakhbaruhuma bi akhbari Makkah thumma yudlihu min indahuma bi saharin fayasbahu ma'a Quraishin bi Makkatin kabaiti biha. Wa kana Amir bin Fuhairah yarwahu alaiha bi qat'atin minal ghanam fa idza kharaja min indaha Abdullah tubi'a Amir atharuhu bil ghanam kaila yazharu liqadimihi atharun. Abdullah iaitu putera Abu Bakar radhiyallahu anhuma turut sama tidur bersama mereka, tetapi bila hampir siang dia beredar dari situ pulang ke Mekah seolah-olah dia menginap di kota Mekah. Tugasnya adalah untuk membawa laporan dan berita dari Mekah. Dan Amir bin Fuhairah pula orang suruhan Abu Bakar ni yang membawa kambing ternakan melalui jalan-jalan yang dilalui Abdullah supaya kumpulan kambing itu menghapuskan kesan jejak kaki Abdullah ke pintu gua itu. Musyrikuna faqad intalaku ba'da an alimu bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam yantashiruna fi tariqil Madinah wa yaftashuna anhu fi kulli mazan. Seterusnya hatta wasalu ila ghari Thur wa sumi'a ar-rasul wa sahibihi aqdamul musyrikina takhfaqu min hawlihim fa akhadha ar-ru'i Abu Bakar wa Hamasin yahdasu an-nabi sallallahu alaihi wasallam law nazara ahadahum tahta qadamahu lirana fa ajaba alaihi salatu wassalam ya Abu Bakar ma zannaka bi ithnaini Allahu salisuha fa'ama Allahu absaril musyrikina hatta lam yahinnu li ahadin minhum at-tafatatu ila dhalika ghar wa lam yakhtaru bi bali wahidun minhum an yatasaalu amma yakunu bidakhiluhu walima in qata'a at-talibu anha kharajan ba'da an ja'ahuma Abdullah bin Arqad wa huwa minal musyrikina kana qad istajarahu liyadahuma ala at-tariqi al-khafiyah ila al-Madinah ba'da an itmanan ilaihi wa wa'idahu ma'a ar-ruhlataini indal ghar fasara mutabi'ina tariqin as-sahilu biirsyadi min Abdullah bin Arqad. Pihak musyrikin pula telah menyusun beberapa kumpulan untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka ni dapat mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarikan diri. Masing-masing daripada mereka ni mengesan jalan-jalan ke arah Madinah dan di mana sahaja yang mereka rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Akhirnya mereka sampai ke Gua Thur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendengar dengan jelas langkah tapak kaki mereka. Lepas tu Abu Bakar radhiyallahu anhu ni merasa sangat takut dan cemas sambil berkata, kalau mereka perhatikan dari bawah sudah pasti akan nampak kita berdua. Untuk menenangkan perasaan Abu Bakar ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, wahai Abu Bakar, apa katamu bahawa di samping yang berdua itu ada yang ketiga, iaitu Allah. Hadis ini dipersetujui ramai. Kemudian Allah telah memukau dan membuta sejurus mata sekalian kaum musyrikin supaya tidak teringat mengalih pandangan ke gua itu dan tidak terlintas pun di kepala mereka persoalan mungkinkah wujud manusia bersembunyi di dalam gua itu. Setelah tidak ada siapa lagi yang mencari mereka, barulah mereka keluar dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqat, iaitu seorang musyrikin yang telah diupah untuk menunjuk jalan rahsia dan tersembunyi dari mata ramai menuju ke Madinah. Setelah mereka memastikan yang Abdullah ini orang yang boleh dipercayai. Kemudian mereka pun menunggang kenderaan masing-masing melalui jalan tepi pantai mengikut panduan Abdullah tadi. Qad ja'ala musyriku Makkah likulli man ata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu
diyatan kulli minha. Wa dhata yawm bainaha kana jama'atin min bani mudliju fi majlisi lahum wa bainahum Suraqah bin Ja'sham illa aqbalu ilayhim rajulun minhum faqala inni qad ra'aitu anifan aswadun bis-sahil arahuma Muhammadan wa asabahu fa'arafa Suraqah annahum walakinahu arahu an yathni azama ghairuhu anit-talaba faqala lahu innaka qad ra'aitu fulanan wa fulanan intalaqu bi'ayuninan yabtaguna dalatan lahum thumma labithu fi majlisu sa'ah wa qama faraqaba farisuhu thumma sara hatta dinan minar rasul fa'atharat bihi farisahu fakhar anha thumma rakibaha thaniyatan wa sara hatta sara yasma'u qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafitu wa Abu Bakar yaktharu al-iltifatu fasakhat qa'imata firsun Suraqah fi al-ardu hatta balagtal ar-rakibaitaini fakhar anha summa zajruha hatta nahadat falam takidu tukhriju yadiha hatta sata'a li'atharuhuma ghabaru irtafa'a fis sama'i mithlu ad-dukhan fa'allama Suraqah annahu mamnu'u an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhiluhu ra'iba anzim fanadahuma bil aman. Pihak musyrikin telah mengumumkan satu tawaran bahawa siapa-siapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mereka akan menerima ganjaran diah untuk kedua-duanya. Pada suatu hari, ada seorang lelaki telah datang menemui sekumpulan Bani Mudlij di suatu majlis perhimpunan dan di antara mereka adalah Suraqah bin Ja'sham. Dia berkata, aku telah melihat kenderaan di tepi pantai dan aku percaya bahawa mereka itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Pada masa itu, Suraqah percaya bahawa kenderaan itu ialah Muhammad dan sahabatnya, tetapi dengan tujuan hendak melemahkan semangat orang lain kerana ia sendiri hendak memburu Muhammad dan sahabatnya agar ia mendapat ganjaran yang ditawarkan itu. Lalu ia bertanya, betulkah yang kamu lihat itu si Fulan dan si Fulan? Kalau begitu, cepatlah beritahu pada orang-orang kita untuk mengesan mereka. Lepas sebentar, ia pun bangun dari situ dan terus menunggang kudanya mengikut jejak Rasulullah SAW dari belakang dengan tujuan hendak menangkap baginda dan sahabatnya. Tetapi kudanya telah pun tersungkur. Kemudian bangun sekali lagi untuk memburu Rasulullah SAW. Sehingga sampai dekat sekali dengan Rasulullah SAW dan terdengar olehnya apa yang dibaca itu, di mana baginda tidak menoleh ke belakang sekalipun. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu ni sebentar-sebentar menoleh ke belakang. Sekali lagi kuda yang dipacu oleh Suraqah terbenam kedua kakinya ke dalam pasir sampai ke lutut. Dan setelah disebabnya kuat-kuat, bangunlah sekali lagi kuda itu, tetapi belum sempat terkeluar semua kakinya, Suraqah ternampak kepulan debu berterbangan di langit dari belakang mereka, seperti asap yang tebal. Dengan itu barulah ia tahu itulah benteng keselamatan Rasulullah SAW. Maka perasaan takut mula terasa. Lantas ia melawan dari belakang, meminta pertolongan dan perlindungan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam wa min ma'ahu hatta wasala ilaihim fa'tadhara ilaihi was'alahu an yastaghfir lahu summa arada alaiha azadu wal mata'u faqala lahu la hajatan lana walakin ammu anna al khabar
faqala kufitum. ثم عاد سراقة أدراجه إلى مكة وهو يصرف أنظار الناس عن الرسول ومن معه بما يراه من القول وهذا انطلق إليها في الصباح جاهدا في قتلها وعاد في المساء يحرسهما ويصرف الناس عنها. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya yang lain pun berhenti. Dengan demikian barulah Suraqah dapat menghampiri mereka. Dengan segera ia meminta maaf dan ampun diikuti dengan tawaran untuk memberi bekalannya kepada mereka. Lalu mereka menjawab, kami tidak perlukan itu. Hanya satu sahaja yang kami mahu, iaitu rahsiakanlah perjalanan kami. Jawab Suraqah, maka sangguplah aku untuk itu. Kemudian Suraqah pun pulang ke Makkah sambil berusaha untuk mengelirukan pandangan ramai mengenai Rasulullah SAW dan sahabatnya. Begitulah cerita dia, iaitu di mana pada paginya Suraqah dan yang lain begitu gigih berusaha untuk memburu dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi pada sebelah petang, lepas pada dia balik daripada berjumpa dengan Nabi tu, dia pun berhasrat ingin melindungi Rasulullah SAW dan menyelamatkan baginda dan sahabatnya. Wallahu a'lam.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ain Sofiah binti Biamin, nombor metrik 056959. Saya akan membentangkan tentang pembinaan Masjid Quba. Okey, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian wahia as-sanah al-ula minal hijrah al-muwafiq 23 September 622 Masihi. Okey, seterusnya ketibaan Rasulullah SAW telah disambut baik dan meriah sekali. Okey, buat sementara waktu, baginda telah singgah di rumah Khaisum bin Hub, di mana Sayyidina Ali telah sempat bertemu dengannya setelah selesai menyelenggarakan segala amanah yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW di suatu masa dahulu. Okey, di Quba, Rasulullah SAW telah mengasaskan sebuah masjid. Masjid inilah yang pertama dibina di bumi Arab. Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran, maksudnya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, yakni Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang dalamnya. Okay, Rasulullah SAW menyambung semula perjalanannya ke Madinah. Mengikut keterangan yang disebutkan oleh Al-Mas'udi di dalam kitabnya Maruzu Az-Zahab, katanya Rasulullah SAW mula menjejak tanah Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Sekalian orang Ansar menggeremuni baginda, memegang tali kenderaan baginda, di mana tiap orang mempelawa dan mempersilakan Rasulullah ke rumah masing-masing. Tetapi Rasulullah menjawab kepada mereka, biarkan saja binatang ini, dia mengikut perintah. Baginda, kenderaan Rasulullah SAW tadi berjalan terus di jalan-jalan dan lorong-lorong Madinah hinggalah sampai di suatu tapak pengering tamah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim Ban An-Najjar berhadapan dengan rumah Abu Al-Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW pun berkata, InsyaAllah di sinilah saya akan singgah. Okey. Dengan serta-merta, Abu Ayyub pun menjemput dan mempersilakan Rasulullah di rumahnya. Ibnu Hisham menceritakan sekumpulan kaum wanita, yakni orang suruhan Bani An-Najjar, telah keluar beramai-ramai menyambut ketibaan Rasulullah dengan nyanyian nasyid. Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kamu kasihkan daku? Jawab mereka, ya. Sambung Rasulullah, hanya Allah yang mengetahui hati sanubariku yang aku kasihkan kamu sekalian. Okey, pada muka surat 135 dan juga 136 pada kitab Fiqh Sirah ada menceritakan sedikit sebanyak tentang kisah persinggahan di rumah Abi Ayyub yang dipilih oleh Rasulullah untuk menetap di situ. Okey, antara ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah kali ini ialah dapat kita perhatikan kesungguhan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma melakukan segala apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Antaranya berulang-alik antara Mekah dan gua tempat persembunyiannya, mengintip rahsia dari kalangan kaum musyrikin Mekah dan membawa ke pengetahuan Rasulullah dan juga bapanya. Okey, dan yang paling nyata sekali, yang paling nyata dan kesan perpindahan baginda alaihi salatu wassalam ialah tentang tawaran dan juga perlawaan kepada Abu Bakar untuk menyertai bersama-sama baginda sebagai teman di dalam perjalanan yang mulia itu. Okey, dan juga yang ketiga tentang apa yang terjadi ke atas Suraqah dan juga kudanya ketika memburu Rasulullah, yang tidak harus dilihat begitu sahaja tanpa mengambil suatu pengajaran bahawa itulah mukjizat luar biasa kepada Rasulullah. Perkara ini dipersetujui oleh semua imam hadis tentang kebenaran dan kesahihannya. Okay, di antara mereka ialah Al-Bukhari dan juga Al-Bukhari dan Muslim. Okay, mukjizat ini adalah salah satu di antara kejadian mukjizat yang pernah kita perkatakan dahulu. Okay, sekian saja daripada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afika Uzma binti Muhammad Rosli, nombor matrik 056617. InsyaAllah saya akan menceritakan serba sedikit tentang ibarah hijrah. Yang pertama, Al-Jundiyatu Rafi'atu wal-Baka'u min Farhi, iaitu tentara yang terkemuka dan juga tangisan kegembiraan. Rasulullah SAW mendidik Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali untuk menjadi tentara yang terkemuka dan mereka berdua sanggup berjuang apa sahaja untuk Rasulullah SAW. Al-Thani, jawazu isti'anatu bil kafir ma'mun, iaitu harus meminta pertolongan dengan orang kafir yang dipercayai. Seperti mana Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta pertolongan daripada seorang musyrik untuk membimbing mereka semasa dalam perjalanan hijrah berlaku. Al-Thalith, daqatu takhtitu wal akhudhu bil asbabi, perancangan dan penaklukan yang tepat. Yang keempat, al-imanu bil mu'jizati hissiyah, iaitu beriman dengan mukjizat yang hissi. Mukjizat hissi yang kita dapat lihat seperti terbinanya sarang laba-laba di pintu gua. Perkara ini adalah untuk melindungi Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar daripada musuh. Seterusnya, as-sira'u bainal haq wal batil sara'u qadimu wal mumtad, iaitu perjuangan antara hak dan batil ini mengambil masa yang lama. Seterusnya, al-akhazu bil asbabi amru dururi, iaitu mengambil alasan dan juga urusan-urusan yang mustahak. Yang ketujuh, wuduh sunnatu tadarruj, iaitu keterangan atau penjelasan yang berperingkat. Setibanya Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW mendorong golongan Ansar untuk memeluk Islam dan juga membacakannya kepada mereka Al-Quran. Pada tahun berikutnya, golongan Ansar berjanji setia dengan Rasulullah SAW dan seterusnya mereka taat setia di Aqabah. Dan yang terakhir, makruh khusumi dakwah bid'ayati amru mustamirun mutakarrirun, iaitu tipu daya musuh kepada pendakwah ini adalah perkara yang berterusan dan juga berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Nordin, nombor matrik 056498. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai pembinaan Masjid Nabawi. Bina'ul Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi atau Masjid Nabi ialah masjid yang kedua paling suci bagi umat Islam. Rasulullah SAW membangunkan masjid ini pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian berkunjung kecuali pada 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ketiga-tiga masjid ini adalah masjid yang dimuliakan oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Yang bermaksud, solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 solat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, tidak hairanlah sebahagian besar umat Islam yang pernah berkunjung ke Madinah sentiasa menyempatkan diri untuk beribadah di masjid ini. Bahkan pada musim haji, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berusaha melaksanakan solat sebanyak 40 kali di masjid ini selama 8 hari demi memperoleh keberkahannya. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, setelah masjid pertamanya, yakni Masjid Quba. Setelah membangunkan Masjid Quba, Rasulullah SAW sempat tinggal di Quba selama 4 hari. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Ada kisah menarik sebelum akhirnya Rasulullah SAW menentukan lokasi tempat didirikannya Masjid Nabawi. Saat itu Rasulullah SAW yang menunggangi untanya mula memasuki kota Madinah, dan masyarakat kota Madinah yang mengetahui informasi tersebut segera berkumpul.
Masyarakat di sana ingin sekali menarik tali kekang unta beliau untuk mengundang Rasulullah tinggal di rumah mereka. Lalu beliau mengucapkan sebuah kalimah. Jangan ada yang menarik kekangan tali unta ini kerana ia telah mendapat perintah langsung dari Allah di mana ia akan berhenti. Ucap Rasulullah. Akhirnya unta tersebut berhenti dan duduk di sebuah bangunan yang rupanya tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan Sal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Bani Najjar ini merupakan suku dari keluarga ibunda Rasulullah SAW Aminah. Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim itu dan menawarkan tanah tersebut. Tetapi kedua anak yatim itu berkata, justru kami ingin memberikannya kepada kamu, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah SAW merasa enggan menerima pemberian dua anak yatim ini dan tetap ingin membeli tanah tersebut. Setelah berbincang dengan cukup panjang, akhirnya Rasulullah SAW menilai harga tanah di sekitar untuk memperkirakan harganya. Setelah menemukan harga yang tepat, lalu beliau menebuskannya. وكانت في ذلك المكان قبور للمشركين وكان فيه خرب ونخل وشجرة من خرقد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد. Di tapak pembinaan itu terdapat kubur kaum musyrikin, kesan rumah usang, pohon tamar dan sepohon pokok warqad. Justru itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya menggali kubur kaum musyrikin, bangunan yang usang yang diroboh diratakan, pohon tamar dan warqad ditebang dan ditetapkan arah kiblat. وكانت القبلة إلى بيت المقدس وجعلت عضادته من حجارة وأكمت حيطانه من اللبن والطين وجعل سقفه من جريد النخل وعمده الجذوع وفرشت أرضه بالرمال والخصباء وجعلت له 3 أبواب وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع ولجانبان مثل ذلك أو دونه وكان أساسه قريبا من 3 أذرع. Kiblat pada ketika itu ke arah Baitul Maqdis. Tiang mihrab dari susunan batu-batu dan temboknya dari bata-bata dan tanah. Manakala bombong masjid terdiri dari pelepah tama, tiang dari batang tama, lantainya diratakan dengan anak-anak batu dan pasir. Dengan 3 pintu masuk, panjangnya tidak termasuk mihrab iaitu 100 hasta. Sedang lebarnya pula lebih kurang sama dengan panjangnya. Tonggaknya adalah hampir 3 hasta. وبنى بجانبه بيوتا بالحجر واللبن وسقفها بالجريد والجذوع وهي حجرات أزواجه وبعد تكمل حجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. Di samping masjid dibina, ruang-ruang rumah dengan biliknya dibina dari batu bata. Atapnya diperbuat dari pelepah tama dan batangnya. Ruang-ruang ini adalah bilik isteri-isteri Rasulullah SAW. Setelah selesai pembinaan bilik tersebut, barulah baginda berpindah dari rumah Abi Ayub. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ومنتدى تلتقي وتتلافى فيه العناصر القبيلة المختلفة التي طالما نفرت بينها النزوعات الجاهلية وهروبها وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. Masjid yang dibina itu bukan hanya sekadar untuk menunaikan sembahyang semata-mata, malah ianya adalah jamiah. Padanya kaum muslimin bertemu untuk menerima ajaran Islam dan arahannya yang suci. Ianya muntada, yakni tempat pertemuan. Di sana seluruh etnik dan kabilah yang berbagai dapat bertemu dan bermesra, yang mana dahulunya mereka berkelahian lantaran semangat jahiliah.
Masjid juga adalah pengkalan kepada pelancaran dan pengurusan seluruh pergerakan dan tindakan. Ianya parlimen untuk sidang permesyuaratan, perundangan dan penguasaan undang-undang. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. Di samping semua itu, masjid juga merupakan penempuan untuk sebilangan besar dari kaum muhajirin yang fakir berlindung di dalamnya, yang ketiadaan rumah, harta, keluarga maupun anak-anak. Pada tahun 7 Hijriah, jumlah Jumaah umat Islam semakin banyak sehingga masjid pun menjadi penuh. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW pun mengambil keputusan untuk memperluaskan Masjid Nabawi. Beliau menambahkan 20 hasta untuk panjang serta untuk lebar masjidnya, yang mana segala pembiayaan pembebasan tanah bagi memperluaskan masjid itu ditanggung oleh Uthman bin Affan. Pada tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab telah menambahkan sebuah tempat yang agak tinggi di luar masjid yang dinamakan Batiha, yang mana tempat ini digunakan untuk mengumumkan sesuatu berita, membaca syair dan hal yang berkaitan dengan agama. Umar bin Khattab sengaja berbuat demikian bagi menjaga kemuliaan masjid. Perluasan selanjutnya dilakukan oleh Uthman bin Affan, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi dan juga Raja Fahd, yang mana Masjid Nabawi kini telah dapat menampung jemaah sekitar ratusan ribu jemaah. Al-Ibru Bina'u Masjid. Wahid, mada ahimiyatu masjid fi mujtama' islami wa daulah islamiyah, iaitu kedudukan masjid penting dalam setiap masyarakat dan juga negara Islam. Pembinaan masjid penting dalam proses pembangunan Islam, dan masyarakat Islam yang kuat harus berpegang pada aturan, akidah dan juga prinsip-prinsip Islam. Al-Thani, hukmu ta'amul ma'am man lam yabalaghu sunnah rusydi min atfal wa aitam, iaitu hukum berjual beli dengan anak-anak dan juga anak yatim yang belum baligh. Sebahagian ulama dan juga ulama Hanafiyah menggunakan hadis tentang pembelian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan dua orang anak yatim ini sebagai dalil membolehkan berlakunya jual beli dengan Muslim yang belum cukup umur. Manakala sebahagian ulama lain mengatakan tidak sah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sehingga mereka baligh. Al-thalith, jawazu nabashi qubur dirasa wa ittikhadhu mawdi'aha masjidan idh nazafat wa tabat ardaha, itu harus membongkar kubur dan menjadikan masjid di atas tanah tersebut setelah dibersihkan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan boleh membuka kuburan lama setelah tanah tersebut dibersihkan daripada mayat, maka tanah tersebut boleh dijadikan tempat solat dan juga masjid. Dan yang terakhir, al-hukum tasydidul masajid wa naqshiha wa zukhrifatiha, iaitu hukum mengukir dan juga menghias masjid. Mengukir diperbuat dengan dinding, bangunan, atap yang diperbuat daripada batu-batuan, dan juga mengukir serta menghias pula pada elemen-elemen utama masjid. Sekian ini sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu ta'ala alam.